Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizul Rozi Muhammad Iqmal dari kelas AT1103D. Nombor pelajar ialah 20208178114. Nama diberi Muhammad Idris bin Zahid dan nombor matrik saya 20208333208. Nama saya Muhammad Farid Amirul bin Azmi dan nombor pelajar saya adalah 20204900698. Assalamualaikum, nama saya Nur Qurratul Ain binti Misdar, nombor matrik 2020495052. Nama saya Nur Alia binti Muhammad Yusof, nombor matrik saya 2020451782. Kita mulakan tajuk kita pada hari ini ialah Al-Quran dan Alam Tabi'i. Alam Tabi'i adalah kosmos yang bermaksud peraturan, tertib, harmoni dan hiasan. Alam adalah segala sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia di dunia ini selain Allah beserta di zat dan sifatnya. Alam dapat dibezakan menjadi beberapa jenis, iaitu alam ghaib dan alam syahadah, yang dalam bahasa sehari-hariannya disebut sebagai alam semesta. Alam semesta merupakan ciptaan Allah yang diurus dengan kehendak dan perhatiannya. Allah menciptakan alam semesta ini dengan susunan yang sangat teratur dalam aspek biologi, fizika, kimia dan geologi beserta semua kaedah sains. Definisi alam semesta itu sendiri adalah segala sesuatu yang ada pada diri manusia ataupun di luar dirinya, yang merupakan suatu kesatuan sistem yang sangat unik dan misterius. Menurut pandangan Al-Quran, penciptaan alam semesta dapat dilihat pada surah Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahawasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami dipisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga yang beriman? Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bintang, bulan tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Bumi sebelumnya adalah planet yang mati, dan Allah menghidupkannya dengan menurunkan air dari langit. Dan Allah menurunkan dari langit air, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Okey, sekarang kita ingin menceritakan satu hadis yang mana pertanyaannya adalah dari mana air ini berasal. Padahal waktu itu sebelum ada awan yang yang boleh menghasilkan hujan, belum ada langit yang boleh menahan wap air, maka satu-satunya kemungkinan asal air adalah dari arasnya Allah. Seperti dalam surah Al-Mu'minun ayat 18 yang mana mengatakan bahawa dan kami turunkan air dari langit menurut satu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Itu petikan daripada surah Al-Mu'minun ayat 18. Seterusnya, apa yang diperkatakan di dalam Al-Quran ialah dalam surah An-Nur ayat 45, yang mana ia memberi maksud kepada ayat tersebut ialah dan Allah telah menciptakan semua jenis haiwan dari air, maka sebahagian dari haiwan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebahagiannya berjalan dengan 2 kaki, sedang sebahagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu
yang diciptakan. Maka itu adalah daripada surah An-Nur ayat ke-45. Maka dengan ayat-ayat tersebut makin menjelaskan kepada kita bahawa setelah air diturunkan ke bumi, maka sebelum Allah ciptakan haiwan, tentunya yang terlebih dahulu Allah ciptakan adalah tumbuh-tumbuhan sebagai cadangan makanan untuk haiwan. Kemudian haiwan-haiwan juga ada yang menjadi cadangan makanan untuk haiwan-haiwan predator. Semua jenis haiwan, baik burung maupun haiwan darat, ternyata menurut ilmu pengetahuan memang asal usulnya dari haiwan air. Seterusnya, saya ingin menjelaskan isi yang keempat, iaitu alam bergerak. Apa itu alam bergerak? Dalam surah Ar-Ra'd ayat 2 menjelaskan, maksudnya adalah Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas Arash dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu. Dalam surah Yasin juga menjelaskan bahawa Bismillahirrahmanirrahim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Matahari, bulan, bumi dan seluruh planet dalam Bima Sakti adalah alam bergerak di ruang angkasa dengan kecepatan dan arah tertentu. Matahari tidak dapat mendahului bulan kerana kedua-duanya berada dalam satu gerakan linear yang tidak mungkin dapat bertemu. Sebagaimana malam tidak boleh mendahului siang kecuali jika bumi berputar pada paksi dari timur ke barat dan bukan seharusnya bergerak dari barat ke timur. Semua benda di angkasa ini bergerak dalam garis orbit yang dikira dengan sangat teliti. Selama berjuta-juta tahun, masing-masing seolah-olah berenang di sepanjang orbitnya dalam harmoni dengan teratur yang sempurna dengan yang lain. Di samping itu, beberapa komet juga bergerak bersama di sepanjang orbit yang ditetapkan. Tidak lupa juga, semua badan angkasa termasuk planet, satelit yang mengiringi planet, bintang dan juga galaksi mempunyai orbit atau orbitnya sendiri. Kesemua orbit ini telah ditentukan berdasarkan pengiraan yang teliti. Yang membina dan memelihara susunan yang sempurna ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pencipta sekalian alam. Seterusnya, saya ingin menjelaskan fungsi alam bergerak. Dalam surah Yunus ayat 5 yang bermaksud, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah, iaitu tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Berdasarkan ayat di atas, jelaslah bahawa pergerakan alam yang berlaku dapat memberi kebaikan kepada manusia, iaitu dapat mengetahui waktu siang dan malam serta mengetahui bilangan tahun yang tepat. Kajian astronomi juga telah membuktikan bahawa bulan beredar mengelilingi bumi sebulan sekali. Bulan juga diketahui berputar pada paksinya pada masa yang sama dengan tempoh revolusinya. Dengan itulah yang membuatkan manusia hanya boleh melihat sebelah permukaan bulan sahaja. Bulan pada asasnya beredar dan berputar
pada pastinya pada masa dan tempoh yang sama, iaitu selama 29 hari dan 8 jam. Ini bermakna bahawa manusia di lokasi tertentu di bumi sahaja akan melihat bulan purnama di satu sisi dan mereka tidak akan dapat melihat sisi bulan yang lain. Dalam surah Ar-Rahman ayat 5 juga disebutkan bahawa Bismillahirrahmanirrahim, Asy-syamsu wal qamaru bihusban, Sadaqallahul azim. Maksudnya, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dengan itu, jelaslah bahawa apa itu alam bergerak dan fungsi alam gerak. Seterusnya, saya ingin serahkan pembentangan kepada rakan saya lain. Sekian, terima kasih. Selain itu, peredaran matahari dan bumi. Dalam teori peredaran ini, banyak pendapat yang mengatakan bahawa bumi itu yang mengelilingi matahari. Dan ada banyak juga yang berpendapat bahawa mataharilah yang mengelilingi bumi. Dalam pembahasan tersebut, kami mengambil ayat Al-Quran yang mengatakan bahawa mataharilah yang mengitari bumi tersebut. Dalam surah Yasin ayat 38, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Kata tajri merupakan fi'il mudhari yang artinya iaitu pergi, berjalan, beredar ataupun mengalir. Kerana di sini subjeknya adalah matahari, maka maknanya yang tepat adalah beredar. Dalam erti bahawa matahari itu beredar menuju tempat berhentiannya. Matahari yang merupakan sebuah bintang yang besar yang bertetangga dengan planet bumi tidaklah berdiam sahaja di sesuatu tempat, melainkan bergerak dan beredar pada garis edarnya. Tempat peredaran matahari di bawah Arsy dekat ke arah bumi dari sisi tersebut. Di mana pun berada matahari dan seluruh makhluk berada di bawah Arsy, terjadi penambahan iaitu tempat berdiamnya matahari dari penjelasan di atas. Dalam Al-Quran, Allah hanya memberikan keterangan global dan tidak terperinci, hanya dengan mengetahui secara global tanpa menggali yang lebih terperinci. Itu sudah cukup untuk seorang Muslim. Allah tegaskan dalam Al-Quran, Aku tidak memanggil mereka menyaksikan atau membantuku menciptakan langit dan bumi, dan tidak juga meminta bantuan setengahnya untuk menciptakan setengahnya yang lain. Dan tidak sepatutnya aku mengambil makhluk-makhluk yang menyesatkan itu sebagai pembantu. Dalam Fatwa Syabaqah Islamiyah dinyatakan, rentang 6 hari yang Allah jadikan waktu penciptaan langit dan bumi sifatnya ghaib. Tidak ada satu pun manusia yang menyaksikannya, tidak pula makhluk Allah semuanya. Fatwa Syabaqah Islamiyah nombor 190003. Alam berpasangan. Konsep dalam Al-Quran secara jelas disebutkan seluruh makhluk yang dicipta Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai pasangan. Ini adalah bukti keseimbangan alam semesta yang diciptakan dan ada dalam pemeliharaannya. Firman Allah, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan-pasangan supaya kamu mengingatkan akan kebesaran Allah. Menurut ayat ini, makhluk yang dicipta Allah secara berpasangan ternyata tidak hanya manusia, tetapi juga seluruh jenis makhluk. Haiwan juga ada yang jantan dan betina, tumbuhan juga ada jantan dan betina, sampai kepada ada sesuatu yang hidup dan mati. Bukti melalui Al-Quran dan sains bahawa alam ini dicipta secara berpasangan. Surah Yasin ayat 36. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semua baik dari apa yang ditubuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa-apa yang mereka tidak ketahui. Sejak awal kewujudan manusia, manusia dapat perhatikan hubungan berpasangan ini telah wujud.
di mana lelaki pasangannya dengan wanita, langit pasangannya dengan bumi, matahari pasangannya dengan bulan, dan siang pasangannya dengan malam. Di dalam Islam, kita turut diajar soal dosa pasangannya pahala, syurga dan neraka, syaitan dan malaikat. Ayat-ayat dalam Al-Quran yang menerangkan suatu objek secara berpasangan, hidup dan mati, perbuatan baik dan buruk, dunia dan akhirat, ucapan terang dan tersembunyi, malaikat dan syaitan, faedah dan kerugian, kesusahan dan kesabaran, lelaki dan perempuan, kecintaan dan ketaatan, hidayah dan rahmat, keselamatan dan kebaikan, dan yang terakhir adalah musibah dan bersyukur. Surah Taha ayat 53. Dialah Tuhan yang telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan, dan ia telah mengadakan bagi kamu padanya jalan-jalan lalu lalang, dan ia juga telah menurunkan hujan dari langit. Maka kami keluarkan dengannya berjenis-jenis tanaman dan buah-buahan yang berlainan keadaannya. Atau, dan dia telah menurunkan dari langit air, maka kami keluarkan dengannya berpasang-pasang dari tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam, warna dan rasa. Tumbuh-tumbuhan diciptakan berpasangan jantan dan betina. Pada masa dahulu, manusia tidak mengetahui bahawa tumbuh-tumbuhan juga mempunyai perbezaan jantina jelas antara jantan dan betina. Ilmu botani menjelaskan bahawa setiap tumbuhan mempunyai jantina, jantan dan betina. Malah tumbuhan yang mempunyai kedua jantina bersekali, asexual, mempunyai kedua-dua elemen yang jelas perbezaannya antara jantan dan betina. Buah adalah produk terakhir dari sistem pembiakan tumbuh-tumbuhan berperingkat tinggi. Peringkat sebelum menjadi buah adalah bunga yang mempunyai organ jantan dan betina. Apabila bunga dibawa ke bunga, ia menjadi buah yang mana buah ini akan ranum dan membebaskan bijinya. Oleh itu, semua buah-buahan menunjukkan adanya organ jantan dan betina. Seperti mana fakta yang diterangkan dalam Al-Quran, dalam spesies tertentu, buah boleh terjadi dari bunga yang tidak disenyawakan. Contohnya pisang sebahagian, jenis nanas, jenis buah tin, oren, anggur dan lain-lain. Jenis ini mempunyai ciri-ciri jantina yang lebih jelas. Baiklah, isi yang seterusnya ialah tiap-tiap sesuatu yang Allah SWT ciptakan berpasang-pasangan. Surah Az-Zariyat ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun. Yang bermaksud, dan tiap-tiap jenis kami ciptakan berpasangan supaya kamu mengingati kekuasaan kami dan mentauhidkan kami. Ayat ini merujuk kepada benda-benda selain dari manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan maupun buah-buahan. Ia mungkin juga merujuk kepada fenomena atau sesuatu perkara supaya ia lebih mudah difahami, diingati serta dihayati bahawa kebesaran kuasa Allah SWT. Contoh yang pertama, kita ada ion positif dan negatif. Ilmuwan yang pertama kali menemukan ion ini adalah fizikawan daripada Jerman, Louis Elster dan Hans Friedrich Gettel pada tahun 1899. Ion adalah atom yang bermuatan negatif dan positif. Atom tersusun dari neutron yang muatannya neutral, proton yang positif dan elektron yang negatif. Neutron dan proton ada di bahagian tengah yang merupakan inti atom, sedangkan elektron berputar mengelilingi inti atom pada tempat dan orbitnya. Jumlah muatan positif dan negatif pada atom adalah sebanding sehingga atom tidak memiliki muatan. Tetapi kerana sesuatu sebab, beberapa elektron dapat meninggalkan atom. Elektron ini disebut sebagai elektron bebas. Jika atom kehilangan elektron bebas, ia berubah menjadi ion positif. Sebaliknya, akan menjadi ion negatif jika ia menerima elektron bebas. Ion-ion ini tidak stabil dan cenderung mencari gandingan untuk berikatan. Seterusnya, setiap penyakit ada ubatnya. Rasulullah SAW telah bersabda yang maksudnya bahawa Allah telah menurunkan penyakit dan ubat dan dijadikan kepada setiap penyakit ada ubatnya. Berubatlah, tetapi jangan berubat dengan benda-benda yang haram. Riwayat Abu Daud. Antara penyakit dan ubatnya yang Allah jadikan di satu perumah yang sama, contohnya kita ada sayap kiri dan kanan lalat. Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud,
jika seekor lalat jatuh ke dalam minuman kamu, maka rejamkannya ke dalam air. Satu sayapnya mengandungi racun, manakala satu lagi sayapnya mengandungi penawar. Hadis riwayat Bukhari. Lalat dilengkapkan penciptaannya oleh Allah SWT dengan kandungan penawarnya pada sayap sebelah kanan dan racunnya di sayap sebelah kiri. Contoh kedua, kita ada santan kelapa dan airnya. Santan kelapa banyak mengandungi kolesterol. Hampir 90% daripada 100 ml santan mengandungi kolesterol. Namun, dalam masa yang sama, Allah turut menjadikan ubat di dalam sebiji kelapa di mana airnya merupakan antara ubat yang baik sebagai penawar kepada keracunan. Dan contoh terakhir, kita ada durian. Bagi penggemar durian, pasti menyedari sekiranya kita makan terlalu banyak durian, badan kita akan menjadi panas, mudah untuk panas. Jadi cara untuk mengurangkan kepanasan di dalam badan itu adalah dengan minum air kosong yang diisi di pangsa durian itu. Kesimpulannya, Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan agar mereka dapat berkembang dengan baik. Kehidupannya dipenuhi dengan cinta, kasih sayang dan perhatian. Manusia yang diciptakan semulia makhluk berkembang biak secara pernikahan. Terdapat juga pasangan antara ion positif dan ion negatif, serta penyakit dan ubatnya. Harmoni berasal dari bahasa Latin harmia yang berasal daripada bahasa Yunani yang bermaksud berkesepakatan, kesesuaian, kombinasi dan menyesuaikan diri. Keharmonian berlaku apabila terdapat keseimbangan dan berkadaran yang sesuai dan mencukupi kesesuaian beberapa perkara dengan yang lain, dan jika sesuai, menyenangkan indera. Alam sekitar atau persekitaran bermaksud faktor-faktor fizikal yang mengelilingi kehidupan manusia. Ia termasuk tanah, air, udara, iklim, bunyi atau bau dan rasa. Juga faktor-faktor biologi dan juga faktor-faktor sosial. Alam sekitar juga boleh didefinisikan sebagai ekosfera yang mengandungi ekosistem yang paling berinteraksi. Ekosistem terdiri daripada faktor-faktor biologi yang saling bergantung sesama sendiri, iaitu di antara faktor-faktor biologi dengan faktor-faktor fizikal. Islam sangat menitik beratkan aspek penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar bagi mewujudkan suasana yang harmoni, selesa dan seimbang. Islam juga menganjurkan manusia supaya tidak melakukan kerosakan ke atas alam sekitar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Tujuan Allah menerangkan fenomena-fenomena alam adalah supaya manusia dapat melihat, berfikir dan mengkaji tentang kejadian alam. Dengan itu, manusia akan lebih memahami cara yang betul untuk berinteraksi dengan alam agar ia dapat diurus dan ditadbir dengan sempurna. Keadaan saling memerlukan hubungan yang harmonian antara manusia dengan alam sekelilingnya supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara.